Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan memerhatikan pada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah Makkiyah di mana di dalam surah ini mengandungi 4 jumlah ayat keseluruhannya. Surah Al-Ikhlas ini juga merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Seterusnya mari kita perhatikan asbabun nuzul bagi surah ini. Menurut Ubay bin Ka'ab menyatakan, orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, beritahu nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Kemudian menurut Ibnu Abbas menyatakan orang Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, sifatkan Tuhanmu yang mengutuskanmu kepada kami." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Seterusnya, mari kita perhatikan kepada latar belakang surah ini. Surah ini ada perkaitan dengan surah yang terawal sekali, iaitu surah Al-Fatihah. Ada kaitan yang menarik juga di antara keduanya. Kalau kita lihat, ada perkara yang disentuh dalam surah Al-Fatihah dan disambung dalam surah-surah terakhir ini. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Fatihah, kita akan menyebut Alhamdulillah dengan makna segala pujian hanya untuk Allah. Dan dalam surah Al-Ikhlas ini, Allah menyambung dengan memberitahu kita siapakah Allah itu. Oleh itu, sesuatu yang dimulakan dalam awal Al-Quran dilengkapkan di hujung Al-Quran. Selain itu, ada beberapa nama lain bagi surah Al-Ikhlas. Antaranya, dinamakan juga dengan surah At-Tafrid yang bermaksud tunggal. Kerana surah ini memperkatakan sifat Allah yang tunggal, iaitu tidak ada yang sama dengannya. Kemudian, disebut juga dengan surah At-Tajrid, yakni surah yang membuang segala salah faham terhadap Allah. Selain itu, surah ini juga dinamakan dengan surah At-Tauhid, iaitu surah tentang Tauhid kerana ia memperkatakan sifat Allah yang Tauhid. Ada juga yang disebut dengan surah Al-Ma'rifah yang bermaksud pengenalan. Ianya memperkenalkan Allah dan kalau tidak faham surah ini bermakna seseorang itu tidak kenal siapakah Allah. Juga dinamakan surah As-Samad. Kalimah ini kita akan belajar nanti dalam Al-Quran. Pada surah ini sahaja digunakan kalimah ini. Dan kerana itulah surah Al-Ikhlas juga dikenali sebagai surah As-Samad. Dan seterusnya dinamakan juga surah Al-Assas yang bermaksud pati. Ini adalah kerana di dalam surah ini disebut tentang asas atau pati dakwah Rasulullah SAW, iaitu mentauhidkan Allah. Dan tauhid ini adalah perkara yang amat penting yang perlu ditekankan dan difahami oleh semua manusia. Begitu pentingnya tauhid ini dan buruknya syirik hinggakan Allah amat murka apabila ada yang mengatakan Allah mempunyai anak. Ini disebut di dalam surah Maryam ayat ke-90. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Begitu murka sekali Allah kalau ada manusia yang melakukan amalan syirik hinggakan hampir-hampir alam ini pecah dan hancur berderai. Maka, kita mestilah benar-benar faham tentang tauhid dan syirik supaya kita boleh mengamalkan tauhid dan tinggalkan amalan syirik. Tidak mungkin ada ilah selain Allah. Kerana kalau begitu, akan kacau bilaulah alam. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-22. Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain Allah, tentulah keduanya, yakni langit dan bumi itu telah rosak binasa. Alam akan hancur binasa kalau ada Tuhan yang lain kerana seorang Tuhan ingin begini dan seorang lagi Tuhan ingin begitu. Maka akan kacau bilaulah jadinya. Sebab itu, kita lihat agama yang ada lebih daripada satu Tuhan mempunyai kekarutan yang amat sangat. Sebelum ini telah disebut tentang kemenangan umat Islam dalam surah An-Nas. Kemenangan umat Islam itu adalah kerana mereka mentauhidkan Allah. Apabila kita mentauhidkan Allah, Allah akan memberikan bantuan. Namun zaman sekarang ini kita rasa amat lemah sekali kalau dibandingkan dengan kuasa orang kafir.
Selalu kita sebut-sebut tentang kehebatan sejarah umat Islam dan berharap supaya Islam kembali kuat. Kalau mahu kembali kepada kemenangan zaman dahulu, maka kita hendaklah kembali kepada tauhid. Jadi, ini dimulai dengan belajar tafsir Al-Quran. Ini adalah kerana kehebatan dan kemenangan umat Islam dahulu adalah kerana berpegang kepada ajaran Al-Quran, bukannya kerana mereka hanya umat Islam sahaja. Maka kita tidak boleh berharap kepada kemenangan dan kekuatan umat Islam selagi pemahaman tafsir Al-Quran ini tidak berleluasa. Kalau sekarang kita lihat, hanya segelintir sahaja yang belajar ilmu tafsir ini. Dan terdapat khilaf sama ada surah ini adalah Makkiyah atau Madaniyah. Ada juga yang mengatakan ianya diturunkan 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Ini mungkin timbul kerana ada yang baru mendengar surah ini dibacakan di Madinah. Maka mereka menyangka ianya diturunkan di Madinah, sedangkan ianya telah diturunkan di Mekah. Seperti yang kita tahu, musyrikin Mekah juga mengenal Allah dan mereka juga menggunakan nama Allah juga di dalam agama mereka. Masalah dengan mereka adalah mereka mengadakan ilah-ilah lain selain Allah. Oleh itu, apabila Nabi Muhammad SAW mengajar mereka tentang tauhid dan memberitahu mereka tentang Tuhan dan ilah itu hanya Allah sahaja, mereka berasa hairan dan marah. Mereka menjadi keliru. Adakah Allah yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu sama dengan Allah yang mereka kenal? Terdapat di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh ahli tafsir bahawa asal mula surah ini diturunkan adalah kerana pernah orang musyrikin meminta kepada Rasulullah SAW, "Shiflana rabbaka." Yakni, cuba jelaskan kepada kami apa macamnya Tuhan itu. Emaskah dia? Atau tembagakah? Atau loyangkah ia? Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Ubay bin Ka'ab tadi, memang ada orang musyrikin meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dihuraikannya nasab, yakni keturunan atau sejarah Tuhannya itu. Kerana baginda kata semua dijadikan oleh Allah, tapi siapakah yang menjadikan Allah? Maka datanglah surah yang tegas ini tentang Tuhan. Persoalan mereka ini telah menyebabkan Rasulullah SAW murka dan Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini untuk menjawab persoalan mereka itu. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan surah ini. Antara kelebihan surah ini, nilai surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dengan maksud, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan mengulang-ulang, maka tatkala pada harinya dia mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Dan seolah-olah orang itu menganggap remeh tentang surah ini. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian, hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga menyatakan Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Hal itu membuat mereka keberatan sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Allahu wahidus samad." Surah Al-Ikhlas adalah seperti Al-Quran, riwayat Bukhari. Maksudnya, kandungan surah ini adalah khulasah, iaitu kesimpulan kepada 1/3 daripada kandungan Al-Quran. Ini adalah kerana memperkatakan tentang tauhid dan ia adalah perkara yang utama dalam Al-Quran. Bukan ia bermaksud sekali membaca surah Al-Ikhlas, ini sama juga dengan membaca 1/3 Al-Quran. Kemudian, membaca surah Al-Ikhlas menjadi penyebab untuk masuk syurga. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku datang bersama Rasulullah SAW, lalu baginda mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib? Beliau bersabda, telah wajib baginya syurga. Riwayat Tirmizi dan Nasa'i disahihkan oleh Albani. Ini juga satu perkara yang perlu dijelaskan kerana masyarakat kita sangat jahil sampai kadang-kadang baca hadis dan ayat Quran tanpa belajar. Bukanlah bermaksud baca surah Al-Ikhlas saja boleh terus masuk ke syurga. Kalau begitu tidak perlulah Nabi Muhammad berdakwah sampai 23 tahun. Kalau benar membaca sahaja boleh membawa syurga, Nabi jadi Rasul 3 hari juga sudah cukup ajar membaca surah Al-Ikhlas saja. Maksud hadis ini sebenarnya adalah hendaklah membaca, faham dan mengamalkan tauhid seperti yang diajar di dalam surah ini. Surah ini adalah khulasah sahaja kepada cerita tauhid di dalam Al-Quran. Maka,
hendaklah belajar apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tentang Tauhid. Maka memang tidak dapat elak mestilah belajar tafsir Al-Quran juga. Surah ini menjadi pelindung kalau dibaca bersama dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Daripada hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, tatkala aku menuntun kenderaan Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, tiba-tiba baginda bersabda, "Wahai Uqbah, katakan." Aku pun mendengarkan. Kemudian beliau berkata lagi, "Wahai Uqbah, katakan." Aku pun mendengarkan. Dan beliau mengatakannya sampai 3 kali. Lalu aku bertanya, apa yang aku katakan? Beliau pun bersabda, katakan, "Qul huwallahu ahad." Lalu baginda membaca sampai selesai. Kemudian baginda membaca, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku pun membacanya bersamanya sehingga selesai. Kemudian baginda membaca, "Qul a'udzu birabbin nas." Aku pun turut membacanya bersamanya hingga selesai. Kemudian baginda bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya, yakni 3 surah ini. Hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Albani. Seterusnya, mari kita teruskan kepada isi perbincangan kita, iaitu penafsiran ayat-ayat surah Al-Ikhlas. Bagi ayat yang pertama, ayat yang berbunyi, "Qul huwallahu ahad." Dengan maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Untuk penafsiran ayat pertama ini, di dalam temanya tentang konsep keesaan Allah. Kata-kata ahad lebih halus dari kata-kata wahid. Kerana kata-kata ahad menambahkan kepada kata-kata wahid dari segi pengertiannya. Tiada sesuatu yang lain di samping Allah dan tiada sesuatu yang setanding dengan Allah. Itulah hakikat keesaan kewujudan Allah. Di sana tiada hakikat melainkan hakikat Allah sahaja. Tiada kewujudan hakiki melainkan kewujudan Allah. Segala yang mawujud yang lain adalah mengambil kewujudan mereka dari kewujudan Allah yang hakiki dan mengambil hakikat mereka dari hakikat zatiyah Allah. Kerana inilah ia juga merupakan hakikat keesaan pencipta. Tiada yang lain darinya yang menciptakan sesuatu atau menjadi daya pencipta dalam sesuatu di dalam alam ini. Itulah akidah hati nurani dan itulah juga pentafsiran bagi kewujudan alam. Apabila pentafsiran ini mantap dalam hati dan kefahaman ini jelas dan terang, maka bersihlah hati dari segala kepercayaan karut dan dari segala pergantungan dengan yang lain dari zat Allah yang Esa dan unik dengan hakikat kewujudan dan hakikat kuasa pencipta. Yakni, hati itu bersih dari pergantungan dengan sesuatu yang lain di dalam al-wujud ini jika ia tidak bersih dari perasaan adanya sesuatu yang lain. Justru itu, tiada hakikat bagi sesuatu kewujudan kecuali kewujudan ilahi dan tiada hakikat bagi sesuatu kuasa pencipta kecuali hakikat kuasa pencipta iradat ilahiyah sahaja. Oleh sebab itu, tidak ada ertinya hati itu bergantung dengan sesuatu yang tidak mempunyai sebarang hakikat bagi kewujudannya dan sebarang hakikat bagi kuasa penciptaannya. Apabila hati telah bersih dari segala perasaan terhadap yang lain dari hakikat Allah yang tunggal dan bersih dari pergantungan kepada yang lain dari hakikat Allah, maka ketika itu ia akan bebas dari segala belenggu dan ikatan. Bebas dari keinginan nafsu yang menjadi punca berbagai-bagai belenggu. Juga bebas dari segala ketakutan yang menjadi sumber berbagai-bagai ikatan. Apa lagi yang diingini sedangkan ia tidak kehilangan sesuatu sesudah ia mendapat Allah? Dan siapa lagi yang patut ditakutinya sedangkan di sana tidak ada kuasa penciptaan selain kuasa penciptaan Allah sahaja? Apabila mantapnya kefahaman ini, yang tidak melihat di alam ini selain hakikat Allah sahaja, maka ia akan melihat hakikat ini pada segala kejadian yang lahir dari hakikat itu. Di tahap inilah, hati seseorang akan melihat kudrat Allah menguasai segala sesuatu yang dilihatnya. Dan pada tahap yang lebih tinggi dari tahap ini, ia tidak nampak sesuatu di alam buana ini melainkan hanya Allah. Kerana di sana tiada hakikat yang lain yang dilihatnya melainkan hanya hakikat Allah. Begitu juga ia akan menolak kuasa penciptaan sebab malah ia akan memulangkan segala sesuatu, segala peristiwa dan segala gerak kepada Allah sebagai sebab pertama yang melahirkannya dan mempengaruhinya. Inilah hakikat yang amat ditekankan oleh Al-Quran dalam usaha menegakkan kefahaman keimanan. Kerana itu Al-Quran selama-lamanya menafikan sebab-sebab yang lahir dan menghubungkan segala sesuatu secara langsung kepada kehendak Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukan engkau yang memanah ketika engkau memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-17.
Berikutnya, waman nasru illa min indillah. Tiada kemenangan melainkan dari sisi Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-10. Dan wama tasha'una illa an yasha Allah. Dan kamu tidak menentukan kehendak kamu kecuali dikehendaki oleh Allah. Surah At-Takwir ayat 29. Lain-lain ayat yang seperti ini memang banyak dengan penolakan semua sebab-sebab yang lahir dan mengembalikan segala-galanya kepada kehendak Allah yang tunggal. Akan tercurahlah rasa ketenteraman di dalam hati dan dapatlah ia mengenal arah tawajuh di mana ia meminta kepadanya apabila ia inginkan sesuatu dan berlindung padanya apabila ia merasa takut. Dan seterusnya ia bersikap tenang terhadap segala kuasa dan kekuatan efektif dan terhadap segala sebab yang lahir yang tidak mempunyai hakikat dan kewujudan sejati. Inilah anak-anak tangga jalan menuju kepada Allah yang dicuba oleh ahli-ahli tasawuf dan mereka telah ditarik jauh oleh hakikat ini. Ini ialah kerana Islam mahukan manusia menyusuri jalan yang membawa kepada hakikat keesaan semasa mereka menghadapi realiti kehidupan dengan segala ciri-cirinya. Atau semasa mereka menjalani kehidupan manusia dan memegang khilafah di bumi dengan segala nilai-nilainya di mana mereka merasa tiada hakikat yang sebenar melainkan hakikat Allah. Dan tiada kewujudan yang sebenar melainkan kewujudan Allah. Dan tiada kuasa penciptaan melainkan kuasa penciptaan Allah. Dan mereka tidak berkehendak kepada jalan yang lain dari jalan ini. Seterusnya mari kita perhatikan konsep Tauhid melahirkan sistem hidup yang sempurna dan positif. Dari sinilah lahirnya satu sistem hidup yang sempurna dan ditegakkan di atas pentafsiran tadi yang menimbulkan berbagai-bagai kefahaman, perasaan dan arah-arah tujuan dalam hati seseorang. Itulah satu sistem beribadah kepada Allah yang tunggal, di mana tiada hakikat bagi kewujudan yang lain, melainkan kewujudannya dan tiada hakikat bagi kuasa penciptaan yang lain, melainkan kuasa penciptaannya. Dan tiada kesan bagi iradat yang lain, melainkan iradatnya. Itulah satu sistem bertawajuh kepada Allah yang Maha Tunggal, sama ada ketika berada dalam kegemaran dan ketakutan, sama ada dalam kesenangan dan kesusahan, kerana apalah gunanya bertawajuh kepada yang lain dari Allah yang tidak mempunyai kewujudan hakiki dan tidak mempunyai apa-apa kuasa di dalam dunia ini. Itulah satu sistem menerima dari Allah yang tunggal dalam segala urusan akidah, urusan kefahaman nilai-nilai, ukuran-ukuran, syariat, undang-undang, kedudukan, peraturan, adab, cara dan tradisi-tradisi. Penerimaan perkara-perkara ini pastilah dari Allah yang mempunyai kewujudan yang esa dan hakikat yang unik di dalam realiti dan hati nurani. Itulah satu sistem bergerak dan bertindak kerana Allah sahaja untuk mencari pendampingan dengannya dan untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dan kekeliruan yang menyesatkan. Sama ada yang wujud di dalam diri sendiri atau di sekelilingnya yang berupa benda dan manusia dan di antaranya ialah rintangan diri sendiri, belenggu keinginan nafsu dan ketakutan kepada sesuatu di alam ini. Itulah satu sistem yang menghubungkan di antara hati manusia dengan segala makhluk yang lain dengan hubungan kasih sayang, saling simpati, saling menyambut kerana bukanlah maksud melepaskan diri dari belenggu-belenggu kejadian alam ini ialah menaruh perasaan benci terhadapnya dan lari dari berhubung dengannya. Kerana semua makhluk adalah dari ciptaan Allah, semuanya mengambil kewujudannya dari kewujudan Allah dan semuanya dilimpahkan dengan nur hakikat Allah. Oleh kerana itu, seluruh makhluk harus disayangi belaka kerana seluruhnya merupakan pemberian dan kurnia dan Allah yang amat dikasihi. Kita perhatikan dari aspek kebebasan dalam Islam bukan ulzah ataupun bukan uzlah dan bukan pula pelarian. Itulah satu sistem yang luhur dan bebas, di mana bumi ini dipandang sebuah alam yang kecil, kehidupan dunia sebuah kehidupan yang pendek, dan kenikmatan hidup dunia juga suatu kenikmatan yang sedikit. Dan usaha mencapai kebebasan dari rintangan-rintangan dan kekotoran dunia merupakan matlamat dan cita-cita orang yang beriman. Tetapi kebebasan di dalam Islam bukan bererti pemencilan diri, bukan bererti pengabaian dan bukan pula bererti kebencian dan pelarian. Malah ia bererti percubaan dan perjuangan yang berterusan untuk memajukan manusia seluruhnya dan untuk membebaskan kehidupan mereka seluruhnya. Kerana itu manusia diserahkan teraju khilafah dan kepimpinan dengan segala tugas-tugas yang kewajipannya serta diberi kebebasan dengan segala nilai-nilainya sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini. Pembebasan diri dengan bertapa di rumah-rumah ibadah merupakan satu perkara yang mudah. Tetapi Islam tidak mahu cari itu kerana tugas menegakkan khilafah di bumi dan tugas memimpin umat Islam merupakan sebahagian dari sistem agama Allah untuk pembebasan manusia.
Ia merupakan satu cara yang amat sukar, tetapi itulah satu-satunya cara yang dapat menegakkan insaniah manusia dan menjamin kemenangan rohnya yang luhur di dalam dirinya. Pendeknya, kebebasan dalam Islam ialah kebebasan roh manusia menuju kepada Allah selaku sumber yang melahirkannya. Ia juga bererti perjuangan manusia untuk merealisasikan hakikat rohnya yang luhur agar dapat bekerja di bidang yang dipilih untuknya oleh Allah penciptanya yang maha bijaksana. Kita lihat pula, apakah yang dimaksudkan dengan tauhid dalam Islam merupakan keseluruhan agama. Ini adalah kerana semua dakwah Islam di tahapnya yang pertama ditumpukan kepada usaha menegakkan hakikat tauhid dalam hati manusia. Dengan gambaran jelas seperti ini, kerana konsep tauhid dan gambaran seperti ini merupakan akidah hati nurani, pentafsiran bagi kewujudan alam dan sistem bagi kehidupan. Tauhid bukan kata-kata yang diucapkan dengan lidah, malah bukan suatu gambaran yang tersimpan di dalam hati. Malah juga tauhid merupakan keseluruhan agama dan segala perincian dan cabang-cabang yang lain darinya hanya merupakan hasil tabi'i dari kemantapan hakikat tauhid yang tersemat di dalam hati manusia. Penyelewengan yang menimpa umat-umat ahli kitab di zaman dahulu dan yang telah merosakkan akidah, kefahaman dan kehidupan mereka adalah pada mulanya berlaku akibat dari terhapusnya gambaran tauhid yang murni dan kemudian diikuti pula oleh segala penyelewengan yang lain. Kita lihat pula apakah kesan pertama dari akidah tauhid ialah syariat. Ciri yang membezakan gambaran tauhid di dalam akidah Islam ialah cirinya yang meresap dalam seluruh kehidupan. Dan seluruh kehidupan itu ditegakkan di atas dasasnya. Ia menjadi tapak bagi semua program amali dalam kehidupan. Kesan-kesannya kelihatan jelas di dalam bidang perundangan sebagaimana kelihatan jelas di dalam bidang kepercayaan. Kesan pertama dari akidah tauhid ialah syariat Allah merupakan undang-undang yang tunggal yang memerintah semua urusan kehidupan. Apabila kesan ini tidak wujud seperti akidah tauhid belum lagi berdiri teguh, kerana itu akidah tauhid tidak mungkin tegak melainkan seluruh implikasinya direalisasikan di segenap bidang hidup. Maksud Allah itu Maha Esa ialah Allah itu satu-satunya tumpuan seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tiada siapa yang setanding dengannya. Al-Quran menyebut butiran-butiran ini untuk menambahkan kejelasan. Begitulah dari penafsiran ayat yang pertama. Seterusnya, kita pergi kepada penafsiran ayat yang kedua dan juga ayat ketiga. Ayat kedua, Allahus Samad. Yang ini Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Manakala untuk ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Pengertian Allah Maha Esa ialah Allah itu bersifat sama ada tidak beranak dan tidak diperanak dan tiada tolak bandingnya. Perincian-perincian ini disebut Al-Quran dengan tujuan untuk menambahkan penjelasan. Makna As-Samad dari segi bahasa ialah tuan penghulu yang dituju orang ramai, di mana tiada suatu urusan yang diputus melainkan dengan kebenarannya. Allah itulah Tuhan yang sebenar. Tiada tuan yang lain darinya. Dia adalah tunggal dalam ketuhanannya dan semua yang lain adalah hamba-hambanya belaka. Dialah sahaja pihak yang ditujukan untuk mendapat hajat-hajat. Dan dialah sahaja yang menyahut seruan hamba-hambanya yang mempunyai segala hajat. Dialah sahaja yang memutuskan segala perkara dengan keizinannya dan tiada siapa yang turut membuat keputusan bersama-samanya. Sifat ini dari awal lagi dapat difaham dari sifatnya yang Maha Esa. Kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan hakikat wujud azali. Maksudnya ialah hakikat Allah itu adalah hakikat yang wujud abadi dan azali lagi. Hakikat Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan demi keadaan. Dia mempunyai sifat yang sempurna dan dalam segala keadaan. Makna kelahiran anak ialah kemunculan dan kesinambungan keturunan. Kelahiran anak merupakan satu kewajipan ataupun satu kewujudan yang bertambah selepas kurang atau selepas tidak ada. Dan semuanya ini mustahil pada Allah. Kelahiran anak juga memerlukan isteri yang sama kejadian dan ini juga mustahil bagi Allah kerana sifat Maha Esa itu sendiri mengandungi penolakan adanya ibu bapa dan anak-anak. Maka seterusnya kita akan lihat kepada ayat yang keempat berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad dengan maksud dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Untuk penafsiran ayat keempat ni lebih kepada konsep ahadiyah. Maksudnya ialah tiada siapa yang serupa dan setanding dengannya sama ada dari segi hakikat kewujudan
atau dari segi hakikat kuasa penciptaan, atau dari segi mana-mana sifat dari sifat-sifat zatiyahnya. Pengertian ayat ini juga tercapai dengan sifatnya yang Maha Esa, tetapi ia disebut dengan tujuan menguat dan mentafsirkannya dengan terperinci, iaitu menolak kepercayaan wujud dua Tuhan yang mendakwa bahawa Allah itu Tuhan kebaikan dan di sana ada lagi satu Tuhan yang lain iaitu Tuhan kejahatan yang menentang Allah dan menentang kebaikan-kebaikannya dan menyebarkan kerosakan di muka bumi. Akidah dua Tuhan yang paling masyhur ialah akidah yang dianuti orang-orang Parsi yang percayakan ada Tuhan Nur dan ada Tuhan Gelap. Kepercayaan ini terkenal di selatan semenanjung tanah Arab, di mana pernah tegaknya kerajaan dan kekuasaan Parsi. Akhir sekali, surah ini menegak dan menjelaskan akidah Tauhid Islam sebagaimana surah Al-Kafirun, menafikan sebarang keserupaan atau menafikan wujudnya titik pertemuan di antara akidah Tauhid dengan akidah syirik. Kedua-dua surah ini memperkatakan hakikat Tauhid dari satu sudut yang tertentu. Rasulullah SAW biasanya membuka hari siangnya dalam solat sunat fajar dengan membaca surah ini dan pembukaan ini mempunyai makna dan tujuannya yang sangat besar. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.